murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari standard kandungan, reka bentuk, pembungkusan produk. Standard pembelajaran yang akan kamu pelajari hari ini ialah yang pertama, menghubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Yang kedua, menyenaraikan ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. Dan yang ketiga, menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Mari kita kenali pembungkusan. Produk makanan dan bukan makanan dibungkus dengan pelbagai bentuk. Mari kita lihat perbezaan pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Contohnya reka bentuk pembungkusan bagi produk makanan. Kebiasaannya nasi lemak dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Setelah kita mereka bentuk semula pembungkusan bagi nasi lemak ini, kita boleh merekanya dengan membuat dalam bungkusan yang baru. Sebagai contoh, dalam bungkusan berbentuk segitiga, dalam bentuk paket, dalam bentuk cawan dan juga dalam bentuk yang boleh dipegang. Pembungkusan tradisional biasanya melibatkan penggunaan bahan semula jadi berasaskan tumbuhan seperti daun kelapa dan juga daun pisang. Contoh yang seterusnya iaitu contoh produk bukan makanan. Dalam contoh ini kamu dapat lihat bekas pensel warna. Biasanya bekas pensel warna dalam kotak biasa kan, dalam kotak biasa sahaja, kotak kertas. Tapi bila kita mereka bentuk pembungkusan yang baru, kita akan menghasilkan pembungkusan yang lebih cantik, lebih tahan lama, seperti dalam bentuk beg, ada zip, ada ruang untuk diletakkan pensel secara individu, dalam bekas kotak besi dan juga dalam bekas bulat. Reka bentuk pembungkusan diubah untuk menjadikan pembungkusan lebih cantik dan menarik perhatian pengguna untuk membeli. Tentu kamu lebih tertarik untuk membeli bekas pensel warna dengan reka bentuk terbaru kan? Apakah ciri-ciri pembungkusan produk? Pada masa ini, kebanyakan produk dibungkus dengan reka bentuk tersendiri untuk memenuhi ciri-ciri tertentu. Mari kita lihat apakah ciri-ciri tersebut. Yang pertama, ia mestilah mesra alam. Pembungkus biasanya diperbuat daripada bahan mudah lupus dan tidak mencemarkan alam sekitar. Sebagai contoh, botol air, pinggan, sudu, garpu dan juga bekas makanan ini diperbuat daripada kertas kitas semula. Bahan ini mudah lupus dan selamat digunakan. Ciri-ciri yang seterusnya ialah mudah disimpan. Reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Contohnya sabun ini yang bentuk kotak. Ia boleh diletakkan secara berdiri. Sama juga dengan botol sabun ini. Bila kita letak, ia akan berdiri dan tersusun dengan rapi. Ciri yang berikutnya ialah maklumat pelabelan. Pembungkus perlu mengandungi maklumat yang lengkap tentang produk. Contohnya kita ada nama, ada nutrisi, ada tarikh luput, ada tanda halal, ada kilang pembuatnya dan lain-lain lagi. Ciri yang seterusnya ialah mesra pengguna. Reka bentuk pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikannya. Contohnya bekas tisu ini. Ia mudah untuk pengguna menggunakannya. Hanya perlu menarik tisu ini akan keluar dia akan keluar satu persatu. Dia akan keluar satu-satu dan juga disimpan kembali. Seterusnya, ciri pembungkusan itu mestilah mengekalkan kualiti. Reka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah kepada udara dan mudah rosak. Sebagai contoh, filament 3D kita letak dalam bekas bertutup supaya ia kedap udara dan tidak mudah reput.
Sama juga dengan bekas makanan ini, terdapat bahagian untuk kita tutup dengan kemas kedap udara di bahagian atas itu. Maknanya kita mudah untuk menyimpan semula makanan selepas kita membuka makanan tersebut. Apakah kepentingan reka bentuk pembungkusan? Pembungkusan produk perlu direka mengikut kesesuaian dan keperluan produk. Mari kita lihat apakah kepentingan reka bentuk pembungkusan tersebut. Kepentingan reka bentuk pembungkusan yang pertama ialah mengelakkan produk daripada tercemar. Bahan yang mencemarkan produk akan menjejaskan kesihatan dan tidak dapat digunakan lagi. Kepentingannya yang lain ialah mengawal keselamatan produk. Keselamatan produk dapat dipelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Seterusnya, ia melindungi mutu dan juga fizikal produk. Dengan ini, produk akan lebih bertahan lebih lama dalam keadaan yang lebih baik. Dan kepentingan reka bentuk pembungkusan yang terakhir ialah dapat menyampaikan maklumat produk. Maklumat produk yang lengkap dapat membantu pengguna mengetahui perkara yang berkaitan dengan produk tersebut. Nampaknya murid-murid kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu akan dapat yang pertama, menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Yang kedua, menyenaraikan ciri-ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. Dan yang ketiga, menghubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk menekan subscribe dan juga tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video cikgu yang akan datang nanti. Sehingga bertemu lagi di video cikgu yang akan datang. Bye!